operasi membasmi kemiskinan bandar akan dapat dilaksanakan. Mulai. Terima kasih, Mohd Menteri. Kerajaan Pusat dan beberapa kerajaan negeri telah menjanjikan keadaan setinggan istighfar menjelang tahun 2005. Tapi pada hari ini, masalah setinggan masih jelas ketara dan kemiskinan bandar banyak tertumpu kepada penghuni kawasan setinggan. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah khusus Kementerian untuk menyelesaikan masalah ini melalui program kemiskinan bandar memandangkan keadaan harga barangan yang meningkat semakin hari? Terima kasih. Di bawah program pembasmian kemiskinan di bandar, selain daripada kita memberi bantuan sewa rumah kepada golongan yang miskin, program perumahan rakyat juga akan dirancangkan atau rumah akan disewa kepada golongan yang miskin akan dirancangkan di tempat-tempat yang sesuai. Ya, Bapak. Terima kasih, Tuan Yang Ketua. Tuan Ketua, saya ingin bertanya Berhormat Menteri tentang rancangan yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Mereka berikan satu jumlah untukkan atau wang bantuan yang telah diberikan setakat ini. Dan apa yang kita dengar ialah hanya cadangan-cadangan saja. Yang lebih berkesan ialah bantuan secara langsung dan terus yang diberikan kepada golongan miskin. Dan di sini bolehkah dalam aspek ini selain daripada bantuan wang yang diberikan, kita nak tahu dari segi satu isi keluarga, apakah bantuan yang mereka peroleh, dan khususnya dalam keadaan inflasi yang sekarang kita boleh cakap memberikan tigauan kepada golongan miskin. Adakah pihak kementerian bercadang untuk memberikan beras kepada golongan miskin? Kerana mereka agak sukar bukan sahaja dari segi bekalan, tapi juga dari segi membeli beras kerana kenaikan yang agak mendadak, di mana ia naik 80 sen setiap kilogram. Kalau untuk satu paket 10 kilogram ini bermakna lebih daripada RM8. So adakah ini salah satu daripada yang dicadangkan untuk meringankan beban mereka? Dan dalam aspek bantuan sewa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat tadi, apakah bentuk bantuan yang telah diberikan? Kerana saya lihat macam di Pulau Pinang, ia tak sampai langsung. Mereka saya tahu macam mana mekanisme, kerana apabila yang dicadangkan tapi dalam pelaksanaannya ia jauh daripada apa yang dirancang. Sekian, terima kasih. Dan yang dibetul, melalui kementerian ini 50 juta ringgit telah diagihkan untuk diberi bantuan kepada golongan-golongan yang miskin. Buat masa sekarang kita tidak ada memberi bantuan secara berbentuk macam beras. Tapi dari segi sewaan rumah, setiap isi keluarga kalau dikena pasti akan dapat RM124 untuk membiayai sewa rumah. Dan bagi kanak-kanak yang masuk ke sekolah, mereka akan dapat RM200 bagi sekolah rendah dan RM250 untuk sekolah menengah. Sekiranya ditawarkan tempat di IPT, mereka akan dapat peruntukan RM1,000 sekaligus. Bagi bantuan kos jagaan kanak-kanak juga akan diberikan RM200 sebulan, dan juga kos dialisis kalau sekiranya golongan yang miskin dia mengidap penyakit yang perlukan rawatan dialisis, sebanyak RM60 diberikan untuk setiap sesi dialisis, dan RM30 diberi untuk tampang pergi balik ke pusat dialisis. Jadi sebenarnya untuk kementerian ini program pembasmian kemiskinan baru diambil alih sejak tahun 2004, dan program sebenarnya dimulakan adalah tahun 2006. Jadi masih dalam perancangan, dan di negeri Pulau Pinang ini kita telah mendapat kerjasama daripada pihak kuasa tempatan, dan program ini akan dilaksanakan dari peringkat ke peringkat. Beras, terjawab mengenai Yang Berhormat Dr. Siti Mariah binti Mahmud.
kasih Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2 mohon dijawab. Puan Ketua, dari tahun 2003 hingga 2007, Badan Pencegah Rasuah telah membuat 544 pendakwaan atas pegawai dan kaki tangan kerajaan atas pelbagai kesalahan. Perincian perangkaan mengikut jabatan adalah seperti berikut. Polis Diraja Malaysia 217, Jabatan Pelajaran 59, pihak berkuasa tempatan 28, Jabatan Kebajikan Masyarakat 19, Jabatan dan juga Majlis Agama Islam 14, Jabatan Kerja Raya 12, Jabatan Pengangkutan Jalan 13, Angkatan Tentera Malaysia dan juga Kementerian Pertahanan 12, Pejabat Tanah Daerah 11, Jabatan Kastam Diraja 11, lain-lain jabatan 148 dan jumlah besarnya ialah 544. Daripada segi kategori rasuah yang dilakukan, dianya ialah pertama di bawah Seksyen 10A dan Seksyen 11A Akta Pencegah Rasuah 1997, iaitu kesalahan menerima dan mendapat rasuah. Ini sebanyak 329. Kategori kedua ialah di bawah Seksyen 10(B) dan 11(B) Akta Pencegahan Rasuah 97, iaitu kesalahan memberi dan menawarkan rasuah seramai 4 orang. Kategori ketiga Seksyen 11C Akta Pencegahan Rasuah 97, iaitu kesalahan mengemukakan dokumen mengandungi butiran palsu, adalah sebanyak 103 kes. Yang keempat, di bawah Seksyen 15 Akta yang sama, kesalahan menyalahgunakan kedudukan, itu ada 40 kes. Di bawah Anti-Money Laundering Act ataupun AMLA, 1 kes. Dan di bawah Kanun Kesesaan dan lain-lain perundangan, kategori ke-6, ada 67 kes. Dan jumlah besarnya ialah 544. Bagi meningkatkan usaha pencegahan rasuah di sektor awam, BPR akan berusaha mengubahkan kaedah daripada penguatkuasaan dan tindakan punitif kepada menggalakkan jabatan atau agensi kerajaan supaya tampil bekerjasama dengan BPR dalam pelbagai aspek pelaksanaan program pencegahan jenayah rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, dengan penekanan kepada aspek kawalan dalaman atau internal control dengan izin. Ini akan dilaksanakan melalui pembentukan Jawatankuasa Bersama Mencegah Rasuah ataupun singkatannya GBMR, yang merupakan kesinambungan ke atas usaha-usaha yang dilaksanakan melalui mekanisme Jawatankuasa